songket merupakan lambang kehalusan seni tenunan Melayu yang diwarisi zaman berzaman. Kemahiran dan kreativiti tukang tenun terserlah melalui pengolahan corak dan hasil tenunan yang indah lagi menarik. Keanggunan kain songket selain dijadikan sebagai pakaian tradisi untuk mempermanis dan memperaga seni budaya, ia juga turut diilhamkan pada pelbagai barangan dalam bentuk beg, bingkai gambar, hiasan dinding, cushion dan sebagainya. Motif kain songket terdiri daripada dua unsur penting, iaitu unsur alam dan tumbuhan. Motif yang sering digunakan meliputi bentuk bunga, daun atau pucuk dan bahagian tampuk buah-buahan. Harmoni. Definisi harmoni. Prinsip harmoni berkait rapat dengan penyatuan objek atau elemen-elemen rekaan yang sama dalam sesebuah gubahan secara tersusun, teratur dan bersesuaian. Gabungan unsur-unsur seni dapat mewujudkan gubahan yang menyenangkan dari segi tampak dan menimbulkan kesan keindahan, keselesaan dan keseimbangan serta ketenangan. Antara ciri-ciri harmoni yang jelas menghasilkan kesatuan apabila penyusunan unsur-unsur rupa dan bentuk menghala ke arah yang sama. Ciri-ciri ini penting bukan sahaja pada gubahan karya seni visual, malah pada alam semula jadi dan objek buatan manusia. Prinsip harmoni tidak akan wujud sekiranya terdapat unsur yang bercanggah dalam sesebuah gubahan. Prinsip harmoni pada tenunan songket. Berdasarkan tenunan songket yang dipaparkan ini, terdapat prinsip seni keharmonian dalam penghasilannya, iaitu keharmonian dari aspek garisan. Garisan adalah kesan titik yang bergerak yang dihasilkan dengan menggunakan sesuatu alat atau media yang bermula daripada satu titik permulaan merentasi sesuatu kawasan. Garisan mempunyai pelbagai jenis sifat dan identiti yang tersendiri, serta memberi pengertian yang berbeza-beza. Jenis-jenis garisan ini merujuk kepada sifat-sifat fizikal sesuatu garisan. Berdasarkan hasil tenunan songket ini, terdapat penggunaan garisan nipis, bersudut, berpancar, melengkung. Penggunaan garisan-garisan yang berulang-ulang ini yang terdapat pada hasil tenunan songket ini telah mewujudkan prinsip keharmonian. Berdasarkan tenunan songket yang dipaparkan ini pula, terdapat prinsip seni keharmonian dalam penghasilannya, iaitu keharmonian dari aspek rupa. Rupa ialah pertemuan hujung sesuatu garisan dengan permulaannya. Rupa juga dapat didefinisikan sebagai kawasan dua dimensi atau 2D yang dikelilingi atau dibatasi oleh garisan luar. Rupa hanya mempunyai panjang dan lebar. Rupa juga dapat menghasilkan ilusi objek tiga dimensi, iaitu 3D, yang kelihatan seperti objek sebenar. Rupa terdiri daripada dua jenis, iaitu rupa organik dan rupa geometri. Rupa organik ialah bebas tanpa sudut. Lingkaran garis luarnya beralun bebas dan tidak mempunyai sempadan dan terhasil secara spontan. Manakala rupa geometri ialah rupa yang mempunyai sempadan, bersudut, bersifat statik dan biasanya menggunakan alat geometri untuk menghasilkannya. Berdasarkan hasil tenunan songket ini, terdapat penggunaan rupa organik, iaitu rupa yang bebas tanpa sudut. Susunan rupa organik yang berada dalam keadaan yang seimbang menunjukkan keharmonian pada tenunan songket ini. Berdasarkan tenunan songket yang dipaparkan ini pula, terdapat prinsip seni keharmonian dalam penghasilannya, iaitu keharmonian dari aspek jalinan. Jalinan ialah sifat permukaan sesuatu objek yang boleh dikesan melalui deria penglihatan atau sentuhan. Jalinan juga dibahagikan kepada dua jenis, iaitu jalinan sentuh
dan jalinan tampak. Jalinan sentuh boleh dilihat dan dirasa secara sentuhan. Jalinan tampak pula hanya boleh dilihat dan tidak dapat disentuh. Jenis-jenis jalinan ini terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Berdasarkan hasil tenunan songket ini, terdapat unsur seni jalinan sentuh, iaitu permukaannya boleh dilihat dan disentuh. Penggunaan jalinan sentuh yang berulang-ulang telah mewujudkan prinsip keharmonian dalam tenunan songket ini. Berdasarkan tenunan songket yang dipaparkan ini, terdapat prinsip seni keharmonian dalam perhasilannya, iaitu keharmonian dari aspek warna. Warna ialah tindak balas cahaya ke atas sesuatu permukaan. Tanpa cahaya, warna tidak akan wujud. Warna dapat dikesan melalui deria penglihatan kita. Warna terbahagi kepada 3 jenis, iaitu warna primer, sekunder dan warna tertier. Fungsi warna ialah untuk berkomunikasi secara langsung atau tidak langsung. Antara fungsi warna termasuklah sebagai representasi daripada alam semula jadi, sebagai ekspresi kendiri untuk meluahkan emosi, sebagai kesan psikologi kepada perasaan manusia, serta sebagai simbolisme yang memberikan makna tertentu. Berdasarkan hasil tenunan songket ini, terdapat penggunaan warna sekunder dan juga warna tertier. Di samping itu juga, tenunan songket ini juga mempunyai penggunaan warna panas, iaitu warna yang memberi kesan terang dan garang seperti warna merah dan jingga, serta terdapat juga penggunaan warna sejuk, iaitu kumpulan warna yang memberi kesan yang tenang dan damai seperti warna ungu. Penggunaan warna panas dan sejuk yang seimbang telah mewujudkan prinsip keharmonian dalam tenunan songket ini. Aktiviti, peralatan dan bahan. Bahagikan mounting board kepada 2 bahagian. Satu daripada 2 bahagian mounting dipotong kepada bentuk segi 4 sama. Potong mounting board pada setiap bahagian sisi dengan menggunakan gunting. Lilitkan benang pada mounting board yang telah dipotong. Sebelum memotong bahagian atas ini, anda dikehendaki menggariskan 1 cm bermula daripada bahagian atas. Kemudian potong mounting board mengikut jarak 0.5 cm. Ikat pada bahagian hujung mounting board yang telah digunting dengan menggunakan benang. Selitkan benang mengikut urutan lilitan 3, 2, 1 sehingga penghujungnya. Gunakan satu mounting board yang sama lebarnya dengan mounting board yang telah dililitkan benangnya. Ianya adalah bagi memudahkan proses menyelitkan benang. Ulangi proses yang sama sehingga anda berpuas hati.
Kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan video yang telah dihasilkan ini didapati bahawa terunan songket mempunyai prinsip keharmonian daripada aspek garisan, rupa, jalinan dan juga warna. Akan tetapi, bukan sahaja terunan songket yang mempunyai prinsip ini, malah prinsip keharmonian ini juga terdapat pada objek di sekeliling kita. Tidak mengira sama ada objek itu merupakan objek buatan manusia atau objek alam semula jadi. Oleh itu, di samping kita memerhatikan objek di sekeliling kita, marilah kita sama-sama mengenal pasti di mana prinsip keharmonian itu terletak pada objek-objek tersebut. Di samping kita melihat, marilah kita sama-sama berfikir mengenai persoalan ini.